Selamat sore AIAI Komisi Wanita. Bersyukur kalau pada sore hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kami menyanyikan sebuah lagu ini berjudul Ku Milikmu. Kami rindu melalui lagu ini, Ku Milikmu, kita mengingat satu hal yang sangat penting, bahwa kita semua yang percaya dalam nama Yesus, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki keselamatan. Apakah sekarang saat ini di dalam kehidupan kita ada kesesakan, ada keraguan, atau ada masalah? Ingat, kita adalah milik Tuhan. Kami akan menyanyikan lagu ini. Biarlah ini menjadi sebuah lagu yang mengingatkan kita kembali betapa Tuhan mengasihi kita dan sudah menjadikan kita sebagai miliknya yang abadi. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. I am yours, now forever. In Your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in Your wonder.
your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selamat sore ibu-ibu. 姐妹们午安， Shalom. 平安。 Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. 这时候我们要静下心来听神的话语。 Sebelumnya kita akan berdoa. 之前我们做一个祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengenal Yesus Kristus anakmu yang tunggal. 神来感谢你，让我们有机会认识你的独生子主耶稣基督， Anak yang engkau janjikan dan yang sudah digenapi. 是你所应许的独一的儿子，也是你已经实现了的。 Anak yang dijanjikan bagi dunia. 为世界成为应许之子， Yang di dalam Yesus anakmu yang tunggal ada pengharapan bagi setiap orang. 对世界上的每个人，主耶稣基督就是我们唯一的盼望。 Berkati pemberitaan firman dan renungan yang akan kami sampaikan ini. 愿你祝福今天你要赐给我们的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus anakmu yang tunggal kami berdoa. 奉告主耶稣基督圣名祈求。 Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 姐妹们，我们再一次的要学习创世纪第15章第1到第5节。 Kejadian 15 ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. 创世纪15章第1到第4节而已。 Kita akan berbicara soal keluarga dan keturunan. 这时候我们要学习的就是一个家庭与它的后裔。 Ya, saya akan membacakan ya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. 我们来注意创世纪15章，就是第1到第4节。自是以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后裔。”耶和华又对他说：“这人必不成为你的后嗣，
你本身所生的才成为你的后嗣。 Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经就到此。 Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan setiap saat. 被神祝福的人就是昼夜思想神的话语。 Ibu-ibu, ada sebuah film yang secara ringkas ceritanya seperti begini. 姐妹们，有一部电影，它的故事大概是这样。 Di film itu ada seorang perempuan yang sudah matang, sudah berusia, 这里说到有一个有年纪的妇人， seorang pebisnis yang sukses, 她是一个成功的女事业家， dan dia baru saja putus dengan pacarnya. 她刚刚与她的男朋友断绝关系， Padahal usianya sudah cukup untuk segera menikah. 当然她的岁数已经是够成熟来成家了。 Karena mereka putus, akhirnya perempuan ini menjadi kesulitan untuk bisa memiliki seorang pacar yang baru. 因为他们的关系断绝了，以至于她觉得很难再找一个新的男朋友。 Karena perempuan ini adalah perempuan yang sukses. 因为她是一个非常成功的女职业家， Sehingga kemudian perempuan ini memutuskan untuk mencari seorang pria. 所以这个女人就决定要找一个男生。 Ya, setiap pria yang didapatkan itu dites kepribadiannya dan sebagainya. 她找到的这些合格的，她都要考验他们。 Ibu-ibu tahu untuk apa dites semuanya? 为什么要考验他们呢？ Untuk apa perempuan sukses ini mencari laki-laki seperti itu caranya? 为什么这个成功的女置业家，她要以这样的方式找一个男朋友呢？ Karena dia memutuskan untuk bayi tabung. 因为她决定，她要从这个已经显的男人那里做一个育婴。 Iya, ini merupakan cerita sebuah film ya, ibu-ibu. 这只是一部电影的故事而已。 Tetapi ada kemungkinan itu terjadi di dalam dunia kita saat ini. 这个故事可能在现今的时代是可以发生的。 Kalau di zaman Abram ya tidak mungkin ada bayi tabung. 当然，在亚伯兰的时代是不可能有试管婴儿的。 Ya, tetapi kita percaya bahwa seorang anak adalah anugerah Tuhan. 我相信一个儿子是一个家庭神赐下来的福分。 Ya. Bagi kita yang mungkin tinggal di Indonesia ini, 对我们居住在印尼国家的人， saya kira sangat umum ya kalau kita sebagai ibu-ibu, mungkin kalau ada anak yang sudah cukup dewasa untuk menikah, kita bertanya kapan menikah. 对于我们来说是非常普遍的。假如我们自己有一个已经成熟了的男孩子，然后我们会问他什么时候你成家呀？ Dan setelah menikah nanti kita tanya lagi kapan punya anak. 当他们成家了，我们又还要问你什么时候再有孩子呢？ Karena kita tahu ya orang pada zaman sekarang ini cukup sibuk dengan pekerjaan mereka. 我们晓得现在的时代要求年轻的人要花很多的时间来工作。 Sehingga kadang-kadang pasangan-pasangan muda yang baru menikah belum terpikirkan untuk segera mempunyai anak. 所以很多刚刚结婚的年轻夫妇们决定不马上有孩子。 Ya, ini juga berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin tinggi dalam hal perekonomian. 当然，这对现在经济的要求是非常高昂的。 Sehingga pasangan muda yang baru menikah atau yang akan menikah itu perlu memikirkan, mempertimbangkan dengan agak lama. 所以刚结婚的年轻夫妇们，他们需要时间好好的思考什么时候要一个孩子。 Ya. Bagi yang sudah menikah dan yang kemudian punya anak, ada satu pertanyaan lagi yang seringkali akan dilontarkan, ditanyakan. 对一个年轻夫妇并且有孩子的时候，他们也有一个问题， Akan ditanyakan anaknya perempuan atau laki-laki ya? 他们会问我怀的胎是男婴儿还是女的？ Karena di Indonesia ini kita masih ada keterikatan dengan
bahwa kalau bisa anak pertama itu laki-laki atau di dalam sebuah keluarga diharapkan ada anak laki-laki. 在我们东方人的思想，一个家庭结婚了的家庭，最好在家庭里面有一个男孩子。 Kenapa anak laki-laki? 为什么要男孩呢？ Apa bedanya dengan anak perempuan? 与女孩到底有什么不同？ Walaupun sekarang ini banyak orang yang berkata, ya nggak ada beda lah, sama saja. 现在很多人可以接受这样的想法，都是一样，男男女女都好。 Tetapi bagi orang tua itu seringkali tetap tidak sama. 但是对父母来说，这当然是不一样的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena ini menyangkut nama keturunan 因为这关乎到我们的姓， atau marga. 就是我们姓什么的姓。 Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus bersyukur kalau kita yang di Indonesia ini masih sangat terikat ada tradisi seperti ini. 我们呢非常庆幸的，因为在印尼国家，我们还是非常尊重这样的习俗。 Harapannya ya masih terus seperti ini. 希望这个传统可以一直传下去。 Karena kita tahu di dunia atau di negara-negara yang sudah modern, menikah itu sudah tidak lagi menjadi keharusan. 因为在先进的国家，结婚不是意味着一定要结婚， Punya anak juga tidak lagi keharusan. 有后裔也不一定是一定要这样做。 Apalagi kita tahu sekarang ini negara-negara tertentu sudah mengizinkan, melegalkan pernikahan sejenis. 尤其我们看到现在有几个国家已经可以合法的把同性恋或者是让他们可以正式的举行婚礼。 Bahkan ada perkawinan sejenis yang kemudian mereka mengadopsi anak-anak untuk dibesarkan. 这些合法的同性恋子，他们可以领养其他的孩子。 Nah, saya berharap bahwa Indonesia masih bisa tetap menjaga tradisi seperti ini, ya, tradisi yang tetap tidak bisa mendukung pernikahan sejenis. 我希望印尼国家可以持续的不支持同性恋子合法的婚姻， Karena Alkitab juga tidak menyetujui. 因为圣经不许可。 Nah, Abram, ya sebelum dia punya anak, dia masih disebut Abram. 亚伯兰就是亚伯拉罕相同，因为他还没有得儿子的时候，他名字叫亚伯兰。 Ya, dia juga di dalam bacaan kita di Kejadian pasal 15, dia juga mengharapkan kelahiran seorang anak. 在我们所读的圣经节，刚才15章，我们也看到亚伯兰在他年纪老迈，也希望有一个孩子。 Dan anak yang diharapkan adalah jelas seorang putra. 他所想要的后裔只有一个，就是想要得一个男孩， Karena ini adalah menyangkut garis keturunan. 因为是这关系他们一系下来的后裔。 Kita tahu Tuhan menjanjikan Abram seorang anak yang seterusnya itu akan melahirkan seorang putra yang adalah anak perjanjian keselamatan. 因为神允许从亚伯拉罕一系列的下来的后裔，会生出一位救世主。 Abraham memang memiliki satu anak perjanjian yaitu Ishak. 亚伯兰有一个允许之子，侄子就是以撒。 Abraham punya anak Ismail sebelum Ishak. 以撒之前，亚伯兰有一个儿子名叫以斯玛利， Tetapi Tuhan tidak mengadakan perjanjian dengan Ismail. 但是神不以以斯玛利有立业， Karena Tuhan ingin perjanjian itu berasal dari Ishak. 因为神向以撒是立业了。 Jadi kita melihat di sini Abram juga bergumul untuk seorang anak. 我们也可以看到亚伯兰也正在挣扎，为了他可以得到一个后裔。 Ya. Dianggap bahwa kalau sampai keluarga tidak mempunyai anak, itu dianggap sebuah aib. 在当时，一个家庭没有后裔、没有孩子，会是一个很羞愧的事。 Ya, ini menjadi sebuah pergumulan bagi keluarga-keluarga yang mungkin belum mempunyai keturunan. 这当然对结婚但是还没有后裔、没有孩子的人是一个很重的挣扎。
Tetapi saya harap bahwa ketika kita sudah mengenal Yesus, konsep kita tentang seorang anak atau keturunan harus berbeda. 我希望我们已经信主的人对这个后裔的看法是可以改变的。 Jangan karena anak-anak kita belum mempunyai keturunan, lalu kita meminta mereka untuk bercerai. 不要让已经结婚的一对夫妇，因为他们没有孩子，我们做大人的要求他们离婚。 Apalagi sampai menganjurkan untuk mengambil lagi seorang istri yang baru. 或者我们建议我们的孩子再另外娶一个女人，希望可以从她得到孩子。 Atau terjadilah keributan-keributan ya dari pihak orang tua oleh karena anak-anaknya belum mempunyai anak setelah sekian lama berkeluarga. 或者因为结婚多年，但是还没得到孩子，家庭里面就有一些的纠纷了。 Apakah orang Kristen seperti itu? 基督徒可以这样吗？ Orang Kristen tidak bisa menjadi seperti orang dunia. 基督徒不可以效法这个世界， Apalagi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah anak perjanjian itu. 因为圣经告诉我们，耶稣就是应许之子。 Di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan seorang putra telah lahir buat kita. 在以赛亚书第9章这里告诉我们， 9 ayat 6. 以赛亚书第9章第6节，因为一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的头上，他名称为奇妙之事，全能的神，永在的父，和平的君。 Ya, anak ini dijanjikan untuk dilahirkan demi untuk keselamatan kita. 这婴孩诞生，为了我们的得到救赎， Keselamatan yang menyangkut kehidupan kekal. 我们的得救是关乎我们永生的生命。 Keselamatan yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 menyangkut nama yang tercatat di kitab kehidupan. 这里在启示录Oh, 20章第几节？ 15. 在启示录20章第15节里，这里告诉我们：若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。 Kita mengharapkan adanya keturunan karena kita ingin nama kita diteruskan, bukan? 我们希望有孩子后裔，希望我们的姓可以被传承下去。 Tetapi yang Alkitab catat buat kita adalah bahwa nama itu memang penting dan nama itu diteruskan secara kekal. 圣经里面也告诉我们，这名字很重要，这名字同样是要传承下去，直到永恒。 Itu kalau nama kita tercatat di surga. 这个名字只可以被传承，只要我们的名字记在天国里。 Karena kalau kita memiliki keturunan seberapa banyak pun, kalau nama itu tidak tercatat di kitab kehidupan, akhirnya akan selesai. 纵然我们有多少的后裔，这么多的子子孙孙，但是假如我们的名字不被记在生命册上，我们永远没有这个永生。 Dan kelahiran Ishak buat Abraham sebenarnya itu merupakan cikal bakal kelahiran Yesus anak Abraham secara iman. 对亚伯拉罕得到以撒这个独生子，这意味着这就象征一表主耶稣为我们诞生的象征是一样的。 Dengan mengenal Yesus, kita memperoleh keselamatan. 借着我们认识耶稣，我们得到永生，得 Dengan 到救恩。 mengenal Yesus, kita memperoleh warisan surga. 借着认识耶稣，我们得到天国的遗产。 Mengenal Yesus itu berarti kita memiliki hidup kekal. 借着认识耶稣，我们会得到永生。 Itu berarti nama kita akan senantiasa ada di surga. 这就意味着我们的名字在天国里面是永存的。 Itu sebabnya di Lukas 23 ayat 29, mari kita melihat dan membaca. 我们来看一处圣经，路加福音 Lukas 23 ayat 29. 23章29节。 Lukas 23 ayat 29.
路加福音23章29节。 Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. 因为日子要到，人必说不生育和未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的有福了。 Iya. Kalau anak-anak kita tidak mempunyai keturunan, 假如我们的孩子没有孩子的话，没有后裔的话， itu tidak perlu menjadi sebuah kedukaan, kesedihan. 不要让这个成为我们家庭中的一种悲哀， Karena seorang anak akan dilahirkan buat kita. 因为一个婴孩将为我们而生， Anak ini yang akan menjadi anak perjanjian yang menjamin nama kita ada di sana. 这个婴孩的诞生会保证我们的名字在永恒里有份。 Jadi kita tidak perlu memaksa atau mendorong atau melakukan apapun hanya untuk demi mempunyai seorang anak. 所以我们不用想尽办法让我们的孩子怎么样可以得到后裔。 Punya anak tidak salah, 有孩子不错， tetapi tidak punya anak bukan berarti kita harus memandang itu sebagai kesalahan. 没有孩子，我们不要把它看成是一种错误， Karena kita sudah memiliki anak Allah. 因为我们有已经天父之子， Dan anak Allah ini menjadi jaminan kita memperoleh hidup yang kekal dan nama kita ada di sana senantiasa. 因为圣子保证我们的名字将永恒的在生命册里。 Dan biarlah ini menjadi renungan kita di dalam kita membangun keluarga. 希望今天的经文可以成为我们建立家庭的一个很好的基础。 Saya percaya kita yang sudah punya cucu, kita yang sudah punya cicit, kita berbahagia dengan semuanya itu. 我相信我们姐妹当中，假如已经做奶奶，已经做有曾孙的，我们一定很幸福。 Tetapi jikalau kita memang belum punya cucu, belum punya cicit, biarlah kita juga tetap berbahagia karena kita punya Yesus anak Allah di dalam hidup kita. 当然，我们当中有的还没有孙子，或者是还没有曾孙的，我们不要沮丧，因为我们有已经为我们预备的圣子。 Karena yang kita harapkan bukan yang di dunia ini saja. 因为我们所盼望的不是世界的一切， Untuk saat ini yang kita harapkan adalah bahwa ada jaminan kehidupan kekal dalam nama Yesus. 现在我们所最盼望的就是在主耶稣的名字里，我们有永生。 Semoga sebagai keluarga Kristen kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. 成为基督徒的家庭，希望我们每个人都成为我们周遭的祝福。 Dan dalam kondisi apapun kita senantiasa dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. 纵然我们在什么地方，我们都成为主耶稣最好的见证人。 Kalau kita punya anak, biarlah itu menjadi kesaksian kita atas anugerah Tuhan. 假如我们有孩子，我们可以把它当成主耶稣最好的见证人。 Kalau belum punya anak, biarlah kita juga mempunyai kesaksian bahwa Tuhan mengasihi kita. 假如我们的孩子还没有后裔的话，我们也可以为他们见证主耶稣是我们应许之子。 Biarlah Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. 希望主耶稣是成为我们生活上所有一切的重点。 Karena Yesus adalah yang dinubuatkan dan yang sudah digenapkan. 因为主耶稣是被预定的，已经承诺了， Dan dia adalah anak Allah yang dijanjikan. 他是神应许之子。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam setiap keluarga yang ada. 主啊，感谢你，让我们在每个家庭里面，你再次的提醒我们。 Setiap keluarga memiliki pergumulan tentang anak. 每个家庭都有因为孩子而纠结的事项， Tetapi biarlah masalah anak tidak menjadi masalah yang merumitkan setiap keluarga. 希望孩子或是后代不是成为我们家庭一些很严重的问题。 Biarlah kita senantiasa mengingat bahwa anak adalah anugerah Tuhan. 让我们常常记得后代或者儿子是主耶稣的祝福。
Dan yang terpenting bahwa kita telah memiliki anak Allah yang hidup dalam kehidupan kita. 最要紧的、最重要的就是我们记得，我们有圣子成为我们生活的重 Yang 点。 sudah menjamin kehidupan kekal kita. 他已经保证我们有永生。 Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. 主啊，感谢你这样的祈求感恩交托。 Amin. 阿门。 Shalom ibu-ibu. 姐妹们平安， Tuhan memberkati. 天神祝福我们。